Adakah semua ulama hadis dari setiap mazhab mempergunakan metodologi yang sama dalam penilaian hadis? Mazhab fiqh sebenarnya bersumberkan kepada penilaian ulama hadis. Demikian disebut oleh Syatibi. Tapi sebenarnya mazhab ni kadang-kadang dia buat juga kaedah. Tapi kaedah itu kadang-kadang kaedah yang tidak terpakai sebenarnya. Contohnya macam Hanafi. Hanafi kata, nak mensahihkan hadis, syarat dia yang pertama selain daripada 5 tadi tu, kalau hadis itu, kandungan hadis itu bercanggah dengan kaedah umum Islam, maka perawinya mesti faqih. Kalau perawinya tak faqih, tak boleh. Itu Hanafi punya style. Kalau tak, orang kata apa, dia punya perawinya tak faqih, maka tak boleh pakai hadis tu, kerana bercanggah dengan kaedah umum. Tapi sebenarnya Hanafi sendiri lah kaedah dia. Hanafi mewajibkan orang mengambil wuduk semula bila dia gelak berdekah-dekah. Orang yang gelak berdekah-dekah, gelak nak ambil masuk waktu solat, pergi ambil wuduk lah. Siapa? Batal lah wuduk lah, gelak berdekah. Itu Hanafi. Sedangkan perawinya tidak faqih pun, dia bercanggah dengan kaedah kan, tapi Hanafi pakai. Sedangkan hadis itu dhaif. Mazhab Maliki diletak satu kaedah. Dia kata mana-mana hadis ahad, hadis yang tak mencapai mutawatir, mana-mana hadis yang tak mencapai tahap mutawatir, nak terima jangan bercanggah dengan amalan ahli Madinah. Amalan ahli Madinah zaman Imam Malik dan sebelum Imam Malik, kalau bercanggah dengan mana-mana hadis, maka Imam Malik akan tolak hadis. Sedangkan pendapat itu tak betul. Sebab tu Imam Malik tak pakai hadis khiyar majlis. Tuan tahu khiyar majlis? Tak tahu kan khiyar majlis? Dalam hadis Nabi sebut al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Imam Malik riwayat hadis ni dalam Muwatta, tapi dia tak pakai. Dia kata, Nabi kata, dua orang yang berurus niaga mempunyai pilihan untuk batalkan jual beli selagi mereka belum berpisah. Kalau kita dah beli barang, masih berada dalam majlis, lepas tu kita nak batalkan, boleh batalkan walaupun yang jual tak setuju. Ataupun yang jual nak batalkan, boleh batalkan selagi belum keluar pada majlis akad, walaupun pembeli tak setuju. Tu hak. Hadis sahih. Imam Malik tak pakai. Dia kata apa? Laisa alaihi al-amal. Tidak ada amalan orang Madinah buat macam ni. Tapi pandangan Imam Malik tak tepat. Maka sebab tu saya katakan, dari sudut usul mazhab, mazhab Syafi'i adalah yang terbaik, yang paling lengkap. Sebab Imam Syafi'i lah yang meletakkan asas ilmu hadis ini menjadi sangat detail. Bukan zaman dulu ulama tak bincang, zaman dulu ulama implement, tapi meletakkan asas ilmu hadis dalam kitab secara sistematik adalah Al-Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Maka dengan kitab Ar-Risalah itulah Imam Syafi'i digelar sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah, kerana dia menghuraikan usul untuk menilai hadis, untuk menjaga hadis. Baru-baru ni ada ustaz yang mengatakan yang Nabi SAW tak baca Fatihah lepas solat. So kenapa kita pula nak baca? Apa pendapat ustaz? Saya pun tak baca, kerana memang lepas solat Nabi tak baca Fatihah. Lepas solat Nabi baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lepas tu baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Lepas tu baca ayat kursi, lepas tu baca 3 qul, lepas tu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33, dalam riwayat sebut 34. Lepas tu okeylah kan. Tapi kita baca Fatihah kan. Tak tahu siapa yang ajar baca Fatihah. Kadang-kadang kita buat benda tu kita tak tahu pun, dan bila kita buat benda tu kita meninggalkan benda sunnah. Biasa tengok tak kalau kat RNR dia lepas jadi imam, lepas dia bagi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, patut dia kena baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia Al-Fatihah, sebab dia nak baca doa lepas tu. Dua-dua tak sunnah. Ini yang kata Ibn Mas'ud ni, bila kita buat bid'ah,
kita akan tinggalkan seumpamanya daripada sunnah. Sunnah itu yang utama untuk dibuat. Nabi tidak membaca doa secara berterusan berjemaah dengan sahabat-sahabat dia lepas solat. Nak doa sebelum memberi salam. Doa sebelum memberi salam. Lepas bagi salam, kalau dia nak doa sendiri-sendiri, okey. Kalau ada hajat sendiri. Tapi berjemaah berdoa tidak dilakukan secara berterusan di zaman Nabi selepas daripada solat. Kalau betul Nabi dengan sahabat dia baca doa secara berjemaah, mesti ada hadis apa lafaz doa Nabi lepas solat. Tapi tak ada. Sebab tu imam-imam kita dia punya doa lepas solat tu doa berbeza-beza. Kerana tidak ada hadis dalam masalah tu. Salah ke ustaz baca doa? Baca doa tak salah, tapi menganggap ia adalah sebahagian daripada ritual yang berkaifiat khusus bermasalah. Saya bawa satu contoh. Kadang orang cakap begini, alah bukan salah, baca doa je. Salah baca Fatihah. Tuan-tuan, tak salah. Tapi tuan-tuan baca dengan menganggap ia adalah sebahagian daripada wirid, tu yang bermasalah. Saya bagi contoh. Ada seorang lelaki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni nazar. Kalau Tuhan bagi dia satu benda, dia nazar, dia nak puasa, dia tak nak bercakap, nak duduk tengah panas. Tiba-tiba Tuhan bagi kat dia. Lepas tu dia pun puasa, dia tak bercakap, dia berdiri tengah panas sampai berpeluh-peluh. Saudi punya matahari kan, musim panas. Macam tuan-tuan jugalah kat sini kan, panas, duduk tengah panas. Jadi sahabat duk kumur dia, kesian kat dia. Nabi pun tengok, apa salah? Kata, ya Rasulullah, dia nazar nak puasa, tak nak bercakap dan nak berjemur tengah panas. Nabi kata apa? Nabi tak kata kat dia, oh tak apalah, apa salah duduk tengah panas tu, ramai je yang buat sunburn. Nabi tak kata. Nabi kata, murhu falyatakallam waliyastadhil walyutimma saumahu. Ambil dia, suruh dia bercakap, tenduhkan dia, dalam masa yang sama sempurnakan puasa dia. Apa maksudnya? Salah ke tak bercakap? Tak bercakap tak salah. Bahkan dalam banyak hadis Nabi kata jangan cakap melainkan yang baik, kan? Nabi suruh banyak diam. Tapi diam ni dengan anggapan ia adalah ibadah, problem. Benda ni Nabi tak tunjuk. Jemur tengah panas tak salah, tapi menganggap berjemur di tengah panas sebagai ibadah, yang ni masalah. 3 orang sahabat Nabi datang jumpa Nabi. Dia tengok Nabi tak ada, jumpa dengan isteri Nabi. Dia orang tanya, macam mana ibadat Nabi kat rumah? Bila isteri Nabi cerita, dia orang rasa macam sikitnya amalan kita nak dibanding dengan amalan Nabi. Kita kena buat yang lebih lagi lah, sebab Nabi ni kira Nabi lah. Seorang pun kata, aku ni kalau boleh aku tak nak puas, aku tak nak buka tiap hari, aku nak puasa tiap hari. Ada seorang lagi kata, aku ni tak mau tidur, aku nak qiyamul lail tiap hari. Ada yang kata, aku tak mau kahwin, aku nak beribadat selama-lamanya. Tuan-tuan, kalau orang macam ni hidup zaman ni, agak-agak tuan-tuan nak panggil dia apa? Ahli syurga. Hari-hari puasa, ajak makan puasa, ajak makan puasa. Kau ni memang ahli syurga, puasa saja. Tak, Nabi bila jumpa dia orang, Nabi kata, engkau ke yang kata seorang tak nak puasa, tak nak buka puasa tiap hari, yang ni pula kata tak nak tidur, nak qiyamul lail tiap hari, yang ni pula tak nak kahwin, nak ibadat selama-lamanya. Nabi kata apa kat dia orang? Adapun aku, ada hari aku puasa, ada hari aku tak puasa. Ada hari aku tidur, ada waktunya aku tidur, ada waktunya aku qiyamul lail, dan aku juga kahwin. Siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukan daripada kalanganku. Adakah salah puasa setiap hari? Tak salah, kalau ikut akal kita. Tapi Nabi kata tak betul, itu bukan sunnah. Jadi apa yang baik dengan tak baik ni bukan dengan akal kita, dengan sunnah, dengan hadis. Tu yang saya kata tu. Solat subuh 8 rakaat, masuk neraka ke masuk syurga? Pasal apa solat subuh 8 rakaat? Hai, senaman pun 8 lagi. 8 gerakan. Takkan solat subuh 2 je. Kita beriman lebih pagi ni. 8 lah. Imam, 8 rakaat please. Tak. Itu bid'ah.
Kalau dia berterusan melakukan perkara tu, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Adakah orang solat dimasukkan dalam neraka? Ya, bila mana dia solat tak mengikut cara Nabi. Dia beriman lebih, dia sujud 3 kali. Orang satu rakaat sujud 2 kali, dia sujud 3 kali. Rukuk 4 kali. Kan, lepas rukuk bangun balik, baca Fatihah, rukuk balik. Pasal apa ni? Yalah, semenjak beriman ni lain sikit. Rasa tak cukup rukuk sekali. Tak, dalam neraka tempat lah. Nabi tak larang kan? Dalam hadis, dalam ibadat jangan tanya Nabi larang ke tak. Dalam ibadat tanya Nabi tunjuk ke tak. Nabi tak tunjuk, jangan buat. Nabi tunjuk baru buat. Itu dalam ibadat. Ya? Apa pendapat Ustaz jika kita lebih mengamalkan pembacaan Quran dia tulis short hand, saya baca long hand. Apa ni? Mengamalkan pembacaan Quran. Saya tak boleh baca. Oh, translation kot daripada Quran asal. Dia kalau baca, kadang-kadang orang yang tak faham bahasa Arab, dia akan baca Quran yang translation kan. Baca ayat yang Arab dulu, lepas tu baru baca translation. Tak salah. Dan itu lebih baik daripada kita baca Quran tapi kita tak faham apa. Kerana Allah Ta'ala banyak mencela orang yang tidak mentadabbur ayat-ayat Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kena tadabbur ayat-ayat Quran. Dan para sahabat Nabi tidak akan pergi kepada ayat berikutnya melainkan mereka faham ayat yang mereka baca. Satu ayat faham baru mereka pergi kepada yang berikutnya. Menunjukkan mereka tadabbur. So kita paling tidak bila kita nak baca tadarus Quran bulan Ramadan tu, bila kita tadarus kan, satu malam tu tadarus, satu juzuk habis. So paling tidak ambil lah 5 ayat ke 10 ayat untuk kita tadabbur maknanya. Jadilah jadilah kerana Quran merupakan surat cinta Allah kepada makhluknya.